Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia diucapkan kepada ahli panel kita pada malam ini, kepada Didik Kehormat yang berhormat Datuk Haji Mustafa Melo Adun Padang Tengku, Tuan Haji Amizi daripada Biro Tata Negara, dan juga daripada parti-parti politik, terutama daripada UMNO bahagian Kuantan di Diskusi UMNO bahagian Datuk Wan Salih, Ketua Wanita Datuk Zaitun, Ketua Pemuda JK bahagian wakil-wakil NGO Jabatan Kerajaan dari Timbalan Pengarah Kemas, Datuk Syed daripada UMNO bahagian Kuantan yang juga merupakan seorang peguam, serta rakan-rakan kita pada malam ini. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita telah dipertemukan dalam satu bicara, satu majlis ilmu yang saya kira cukup signifikan, yang cukup berkesan, kerana pada malam ini kita bersama-sama dengan dua orang otai, dua orang tokoh yang cukup tersebut, yang mana sebentar tadi pengurusi kita iaitu Saudara Khairul Azam telah memperkenalkan dengan panjang lebar, ya, entah latar belakang yang bagi Tan Sri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman yang kini merupakan seorang peguam yang juga pernah, ya, memegang jawatan sebagai pengurusi Malaysia Airline System. Jadi begitu juga dengan Tan Sri Zaman Khan, Rahim Khan yang merupakan orang yang hebat dalam PDRM. Jadi tentunya sebab kita pada malam ini kita buat dalam keadaan yang santai. Jadi saya sebenarnya lebih kepada kita buka sesi soal jawab. Kita boleh tanya seberapa banyak soalan kepada kedua ahli panel kita, terutamanya berkaitan dengan soal kepentingan lain, ya, berkaitan dengan kenegaraan, perlembagaan, keselamatan negara dan isu-isu lain yang meninggali kehidupan kita pada hari ini. Sebab seharian kalau kita tengok pada masa sekarang, asal kita buka handphone, buka WhatsApp ke, pelbagai mesej, maklumat yang berkaitan dengan kedudukan Melayu pada hari ini semakin terancam. Jadi pada malam ini kita buka seluas-luasnya ruang, ya, kepada audiens, kepada para tetamu kita pada malam ini untuk bertanyakan sebarang soalan. Ya, kalau kita tengok sekarang ni macam-macam isu yang terbaru berkaitan dengan pembelian tanah 1MDB oleh tabung haji, ya. Jadi isu ini telah pun di-spin ataupun telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Jadi pastinya kita ada juga pemikiran kita, dalam pemikiran kita persoalan, ya, ataupun apa kemungkinan yang ingin kita sama-sama berkongsi dengan dua orang pakar kita pada malam ini. Jadi untuk round pertama, jadi saya telah berbincang dengan Tan Sri sebentar tadi. Tan Sri sebenarnya subjek matter dia ataupun bidang kepakaran dia adalah dalam bidang ekonomi, sejajar dengan kedudukan dia sebagai pengurusi National Airline System. Jadi kalau lihat pada masa sekarang, Tan Sri, adakah kerajaan pada hari ini, kalau Tan Sri lihat daripada dasar dari segi pelaksanaan dan sebagainya, benar-benar menjaga ekonomi orang lain? Sebab kalau kita tengok Yang Berhormat Perdana Menteri telah membentangkan model baru ekonomi, ya, perancangan sampai ke tahun 2020 untuk meningkatkan kadar pendapatan rakyatnya kepada $50,000 setahun. Begitu juga dengan menunjukkan peranan serfungsi melalui Teraju dan beberapa badan-badan ekonomi yang lain. Jadi adakah Tan Sri melihat keadaan dan situasi ini benar-benar kerajaan kita pada hari ini menjaga orang lain, terutama dari sudut ekonomi? Jadi saya silakan Tan Sri untuk membuka gelanggang perdebatan kita pada malam ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ansi Majlis, zaman yang berhormat Datuk Mustafa Adun,
yang berbahagia datuk-datuk, datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya terlebih dahulu nak mengucap banyak terima kasih kepada pihak Mengadu kerana telah sudi menjemput saya datang pada hari ini di Kelantan untuk bersama kita berbincang perkara yang penting bagi keseluruhan rakyat kita, rakyat negara kita, berpandu pada undang-undang iaitu perlembagaan dan sebagainya. Saya rasa amat berkuah pada malam ini dapat hadir di sini, dapat jumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, supaya saya dapat memberi pendapat saya bagaimana yang saudara komisi yang tadi dari segi kehidupan orang lain, ekonomi yang baik, yang sebenarnya apa akan jadi. Sebelum saya tunggu pada perkara itu, saya nak mengambil peluang ini menjelas sedikit banyak berkaitan dengan perlembagaan kita, iaitu sejarah perlembagaan kita yang penting tiap-tiap warga negara tahu. Dalam masa 20 tahun yang lepas setelah saya bersalin, saya jadi seorang khutbah. Kemudian saya banyak ramai orang hidup saya beri ceramah berkaitan dengan undang-undang dan perlembagaan dan sebagainya. Saya dapat kesimpulan iaitu ramai orang tak berapa tahu dari segi sejarah perlembagaan, terutama orang muda. Orang muda bangsa Cina, India umpamanya, dia tak tahu langsung. Saya bagi satu contoh. Baru-baru ni saya dijemput memberi ceramah di sebuah kelab di Kuala Lumpur. Ceramah berkaitan perlembagaan. Ada orang Cina, India, Melayu semua ada di situ. Orang asing pun ada, ambassador apa semua ada. Kemudian saya rasa tiba dalam masa soal jawab tu, ada satu orang budak, bukan budak lah, orang peniaga, dia umur lebih 30 tahun, 40 tahun gitu. Dia graduate orang berapa. Dia bangkit, dia tanya saya, ini kita tahu dia kata ada banyak sultan di negara kita. Dari mana datang ini sultan? Dia tanya. Maknanya ini tak tahu apa benda. Tak tahu sejarah Melayu tak? Sejarah tanah Melayu kita. Sultan pun dia tahu apa benda. Ini. Dan saya tanya yang kawan-kawan dia apa semua. Kawan-kawan dia pun tak tahu. Ini duduk kenapa? Menunjukkan sebagian besar penduduk dalam negara kita ini tak tahu sejarah negara ini, terutama sejarah perlembagaan negara. Padahal ini perlembagaan itulah undang-undang tubuh bagi saya negara. Tiap-tiap penduduk dalam negara ini naklah faham isi kandungan perlembagaan. Tambah lagi dalam negara kita multiracial, berbilang kaum, berbilang agama,
berbeza pahaman. Dan itu penting. Tiap-tiap penduduk warga negara faham sejarah perlembagaan kita. Ada kita baca dalam Sabtabawan, kata macam-macam. Pasal saya tak tahu sejarah. Ada baru-baru ni saya baca, dia kata negeri kita ni bukan negeri Melayu, bukan orang Melayu asalnya di sini. Bangsa lain bukan tu, Cina apa tu. Dia ada sebut dalam tu, dia kata sudah buat kajian DNA test apa semua macam-macam. Dia kata hang tua, hang jebak tu orang Cina. Jadi benda-benda begini akan mengelirukan segala-galanya. Itu saya tidak buat keputusan diri saya. Saya akan memberi penerangan, penjelasan di seluruh negara tentang sejarah perlembagaan. Sebab saya lihat sekeliling saya, ramai kawan-kawan saya yang sama-sama dulu sebagai peguam ataupun pegawai tadbir dan sebagainya, yang ada hubung kait dengan perkembangan perlembagaan kita. Ramai sudah tak ada kawan-kawan saya. Tinggal saya satu orang, dua orang gitu. Jadi kalau saya tak buat perkara ni, saya tak tahu siapa. Sebab saya kebetulan nasib baik ada hubung kait dalam kerja saya dan tugas saya dalam masa 50 tahun lepas. Ada hubung kait dengan undang-undang dan juga perlembagaan. Terutama sekali apabila saya bertugas sebagai pegawai undang-undang masa pemanggilan, iaitu masa darurat tahun 13 Mei tahun 69, masa pemanggilan. Dan itu saya berkesempatan juga bertugas di bawah arwah Tun. Dia adalah ketua pemanggilan masa itu. Nasib baik dapat belajar daripada dia dan sebagainya. Itu jadi saya malam ni saya nak terang sedikit sebanyak, tetapi saya nak fokuskan pada satu perkara yang amat penting bagi orang lain. Kalau kita lihat dari segi perlembagaan kita, masa kita nak merdeka dulu, apa perkara yang penting yang orang Melayu memikir pada masa itu? Yang ringkasnya saya boleh kata satu perkara, iaitu perbezaan apa ni dia panggil economic imbalance. Cukup luas perbezaan dalam bidang ekonomi antara orang Melayu dengan bukan Melayu masa itu. Pendidikan perbezaan ini jauh luas. Perniagaan dan sebagainya jauh. Orang Melayu tinggal di kampung-kampung apa semua begitu. Kalau sekolahnya orang Melayu, jadi guru sekolah Melayu. Saya tahu bapa saya seorang guru sekolah Melayu. Nasib baik dia guru sekolah Melayu, dia hantar saya pergi sekolah. Jadi kedudukan orang Melayu memang teruk pada masa itu. Jadi masa kita nak merdeka, satu daripada perkara yang kita tekankan ialah untuk mempertingkatkan
untuk memperkasakan ekonomi orang Melayu, dan kita kena ada dalam perlembagaan kita peruntukan pengetahuan khas supaya kita boleh menyelamatkan orang Melayu. Itu perasaan orang Melayu masa itu. Perkara yang pertama. Perkara yang kedua, yang berkenaan dengan agama. Kita nak merasmikan, agama Islam sebagai agama rasmi. Itu yang kedua dalam kita nak masa itu. Tapi sebelum pada itu, saya nak beritahu sejarah. Ramai orang yang tak tahu, tak utama bangsa lain, dia ingat ini kita sengaja buat ni dalam perlembagaan kita, sengaja masuk. Dia tak tahu agama Islam datang dari mana. Daripada 15th century lagi kita, 14th, 15th century agama Islam ada masuk di sini. Dan kita tak usah pergi jauh. Sebelum pada kita merdeka, siapa yang pemegang sovereign power, kedaulatan negara ini? Siapa? Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu ialah ketua agama. Agama Islam. Agama Islam ialah cara pentadbiran Raja-Raja Melayu masa itu, sebelum merdeka. Jadi bukan perkara baru kita masukkan agama Islam dalam perlembagaan itu. Bukan perkara baru. Sejarah sudah ada. Tiap-tiap negeri sebelum pada kita merdeka sudah ada perlembagaan masing-masing. Perlembagaan negeri. Dan perlembagaan negeri masa itu sudah menyebutkan agama Islam ialah agama rasmi bagi negeri. Bukan perkara baru. Jadi apabila kita nak buat satu perlembagaan, kita ambil apa yang ada. Bahasa Melayu, bahasa besar sebagai bahasa rasmi. Sebab apa sekarang kita ada dalam perlembagaan? Dulu Raja-Raja Melayu mereka, Raja-Raja Melayu dia tak tahu cakap lain. Dia tak tahu cakap Tamil, Cina tu, Inggeris tu. Adalah Inggeris, bukan Inggeris boleh lah. Tapi cakap Melayu, berutus dengan rakyat bahasa Melayu. Jadi yang itu juga kita bawa dalam perlembagaan kita, menteri mereka bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Tidak ada perkara baru satu pun yang kita bawa dalam perlembagaan kita yang ada sekarang. Semua language lah, dia punya bahasa kita guna sebagai language perlembagaan. Tetapi perkara-perkara yang ada itu ialah sudah pun ada. Umpamanya 153, artikel 153 dalam perlembagaan, iaitu dia panggil special privilege Melayu. Privilege untuk orang Melayu, scholarship, perkhidmatan kerajaan, dan apa-apa lagi, perniagaan dan sebagainya, lesen-lesen dan semua. Itu ada satu lagi. Yang ini dipertikaikan sekarang yang hebat, dipertikaikan oleh bangsa lain. Saya nak beritahu, kalau ini pun bukan perkara baru yang kita masuk dalam tahun 57 dulu. Sudah ada sebelum itu, iaitu dalam Federation Melayu Agreement. Sebelum kita merdeka, kita ada konstitusi kita, iaitu Federation of Malaya. Sebelum pada Federation of Malaya, kita ada Malaya Union. Malaya Union itu dihapuskan tahun 48. Kita ada Federation of Malaya Agreement. Klausa 19 dalam Federation of Malaya Agreement sudah masuk. Kalau yang sama dengan artikel 153. Jadi artikel 153 bukan perkara baru. Apa dia nak pertikaikan sekarang ni?
Baik. Saya nak memendekkan perkara ini. Kita merdeka. Siapa yang berkuasa? Siapa yang berkuasa memberi kemerdekaan kepada rakyat tanah Melayu masa itu? Siapa? Dua kuasa, iaitu British, kerana dia protector kita ada agreement, treaty dengan British. Yang kedua, Raja-Raja Melayu, sovereign power, kedaulatan pada masa itu bukan di bawah tangan British, di bawah tangan Raja-Raja Melayu. British semua protector. Jadi waktu itu, sekiranya Raja-Raja Melayu tak bersetuju nak merdeka, kita tak boleh merdeka. British setuju, Raja-Raja Melayu tak boleh. Raja-Raja Melayu dia tanda tangan agreement treaty dengan British, batal agreement itu, balik kepada Raja-Raja Melayu. Sebab apa Raja-Raja Melayu setuju? Raja-Raja Melayu setuju nak merdeka. Sebab apa? Sebab Raja-Raja Melayu melalui wakil-wakilnya bersetuju kandungan, isi kandungan perlembagaan yang ada itu. Bahasa kebangsaan, agama Islam, hak istimewa orang Melayu dan sebagainya itu ada dalam itu. Dan masuk dalam dia panggil apa? Wasiat ke? Wasiat. Ada tidak? Ada sebut situ. Sultan bersetuju, semua sultan bersetuju. Kerana kalau itu ada masuk dalam tu. Sekarang ada orang nak mempertikaikan isi kandungan. Ini tak boleh. Raja-Raja Melayu ada hak. Kalau kita lihat berkaitan dengan sovereign power, kedaulatan, saya rasa ramai orang tak tahu. Artikel 181, kedaulatan, sovereign power sekarang ini pun adalah di bawah tangan Raja-Raja Melayu. Apa yang Raja-Raja Melayu ada dulu masih kekal. Artikel 181. Dan artikel 181 ini tidak boleh dipindah melainkan dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Maknanya kekal. Jadi inilah saya nak terangkan. Kalau ada orang nak mempertikaikan apa semua ni, kita jawablah. Don't waste our time. Jangan nak buat perkara yang tak, itu hal yang tak ada. Jangan cakap kosong. Saya bagi penjelasan begini sebab saya tahu ramai orang Melayu sendiri pun tak faham ini semua. Tak tahu nak jawab. Bukan peguam-peguam pun yang saya tahu, ramai tak tahu. Dia tahu lebih kurang. Sejarah perlembagaan adalah penting bagi semua penduduk dalam negara. Saya dah cadang banyak kali. Sejarah ini hendaklah diajar di sekolah-sekolah, daripada sekolah bawah ke atas, supaya anak cucu kita faham. Tak macam bahasa-bahasa lain ni. Kalau dia tak faham, nanti dia buat keputusan yang tak tentu ada yang ini akan menjadi punca sumber untuk keselamatan negara. Keselamatan negara kita, kalau orang Melayu tak setuju, orang Melayu mengamuk,
habis juga keselamatan. Ini saya itu sebagai mukadimah berkenaan dengan pelbagai. Sekarang saya nak balik pada perkara yang ditanya tadi berkenaan dengan ekonomi. Saya sudah banyak terlibat daripada banyak 50 tahun lepas apa semua, bidang undang apa semua, dan saya memerhati banyak pemimpin-pemimpin kita yang lepas. Tun Razak, Tun Dr. Ismail apa semua itu, Dr. Mahathir, saya pernah bekerja dengan mereka. Mereka cuba daya upaya untuk mempertingkatkan ekonomi negara. Berbagai polisi, berbagai undang-undang dibuat. Saya masih ingat tahun 66, harapan orang Melayu ialah pemimpin-pemimpin Melayu masa termasuk Tengku Abdul Rahman, Tun Razak semua, Tun Gapa-Bapa, dibuatkan satu undang-undang Mara Act tahun 66. Itulah harapan orang Melayu untuk memajukan ekonomi. Itu dipanggil Majlis Amanah Rakyat. Majlis Amanah Rakyat. Banyak Mara buat. Daripada dulu sehingga sekarang banyak buat. Kerajaan pun habis berbilion-bilion ringgit nak menolong orang lain. Tetapi yang sedihnya kita tidak dapat mencapai apa yang kita tuju. Orang Melayu masih tertinggal belakang. Dan dalam masa Magelang saya ditugaskan untuk merangka satu undang-undang nak menolong orang Melayu, iaitu UDA, Urban Development Authority. Saya buat. Siapa yang suruh saya? Arwah Tun Razali Syakir. Dia orang Pahang lah, orang menipis. Dia suruh saya buat. Dia paksa saya tiap hari dia tanya tu, undang-undang. Apa nak tolong orang? Kita buat undang-undang kita. Kemudian dalam tahun 70 itu 71 lah, jadi masuk parlimen undang-undang. Tetapi dari segi pelaksanaannya tak jaya. Kerajaan sudah habis bilion-bilion, tak jaya. Sehingga kerajaan marah, privatize. Sekarang ni tidak lagi public authority, dia private body, private company. Udah. Ini dua perkara besar yang marah yang udah, dua perkara besar yang kerajaan menaruh harapan tak jaya. Saya banyak hadir persoalan semua. Saya tahu kawan-kawan pun frustrated, pemimpin pun frustrated. Sekarang kita kena tak tahu sebab apakah kita tak jaya. Banyak polisi kerajaan buat, memikir macam-macam kerajaan. Semua polisi itu bagus dari segi on paper, tapi tak dapat berjaya. Sebab apa?
Saya ada kesimpulan, ini pendapat saya. Kalau sesiapa tak setuju pun tak apa, kita boleh guna. Saya dapati yang pertama, saya memerhatilah, kita tidak ada fokus. Baik pegawai kerajaan, baik ahli politik dan sebagainya, tidak fokus atas satu-satu perkara yang kita putuskan. Kemudian yang kedua, kesilapannya, kita tidak ada strategi. Kita tidak mengadakan strategi untuk mengimplementasikan apa yang kita buat tadi, undang-undang ke polisi. Tak ada strategi. Yang ketiga, kita tidak ada sistem pemantauan. Kita tidak memantau apa yang kita putus itu dengan betul. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh yang senang saja. Umpamanya Mara bagi loan pada satu syarikat Melayu untuk berniaga dan sebagainya. Baguslah dia bagi loan untuk Melayu ni berniaga apa semua. Tetapi dia tidak ada pemantauan. Si Melayu itu ambil loan dia beri motorkar, bukan bagi berniaga. Dia tidak ada follow up. Tak ada follow up, habis begitu duit. Satu yang saya notice, ini saya sebagai peguam ni, banyak klien-klien saya beritahu, tender kerajaan dan sebagainya, oleh kerana dia orang Melayu, dia buat syarikat Melayu apa semua, dapat pada dia tender. Tapi apa jadi? Dia beri kepada orang sini, dia jual. Dia jual. Kerajaan tahu, gawai tahu, tapi tak buat apa. Lepas gitu, apa akan jadi pada orang Melayu? Kita beri tender pada dia nak supaya dia maju dalam perniagaan. Tak. Ini masuk rasuah. Ada elemen-elemen rasuah. Dalam negara kita ini, yang saya ingin tekankan, kita tidak boleh implementasikan perkara-perkara ini kerana banyak rasuah. Dalam televisyen pun ada sebut, jangan rasuah, tapi rasuah juga. Saya nak beri contoh. Ada 2-3 tahun dulu, saya ada satu klien, satu orang German industrialist, datang jumpa saya sebab dia ada masalah dengan agreement dia tu. Kemudian saya cakap dengan dia, jadi baik dengan dia. Saya tanya dia, sebab dia berniaga bukan di sini saja, dia berniaga di Indonesia, dia industrialist, dia buka banyak di Indonesia dan Malaysia. Saya tanya, mana lebih baik, dia berniaga di sini dan di Indonesia, mana lebih baik? Dia beritahu saya, lebih baik di Indonesia. Sebab apa? Dia kata Indonesia makan suap, apa ni, rasuah kuat. Tapi senang, saya bagi suap satu orang saja. Saya pergi rasuah pada satu orang, cukup, boleh selesai. Di sini beri rasuah 4-5 orang pun belum selesai. Itu dia punya jawab pada saya. Betul saya tidak, saya datang.
Tapi ini dia beritahu tu. Perkara ini kita kena hadapi. Kita kena hadapi. Ini saya itu serang. Saya harap kerajaan akan mengambil berat perkara ini. Bukan susah. Yang pertama, fokus kita. Fokus. Yang kedua, strategi kita ada. Kemudian, sistem pemantauan. 3. Boleh. Itu saya nak. Itu pasal kerajaan. Namun ada satu perkara yang terpenting. Saya rasa saya kena sebut. Terutama macam di Pahang ini. Saya ramai kawan-kawan yang di Pahang. Saya tahu mereka cuba nak buat macam-macam. Nak memperbaiki keadaan ekonomi orang. Saya nak sebut juga. Yang ini saya harap tuan-tuan di sini boleh bertindak melalui channel yang tertentu. Saya akan pergi semua negeri. Saya akan pergi perkara yang sama, minggu perkara, iaitu tentang agama Islam. Puncanya dari agama Islam. Sebab apa kita ada agama Islam? Sebab kita asal raja-raja Melayu, agama Islam, agama resmi. Baik. Apa makna? Namun itu saja tak boleh. Dalam perlembagaan kita diberi kuasa kepada tiap-tiap negeri membuat undang-undang berkenaan dengan agama. Kerajaan di parlimen tak boleh buat undang-undang berkenaan dengan agama. Dia boleh undang-undang agama yang boleh dipakai di federal territory saja. Tapi dia lagi state legislature boleh buat undang-undang berkenaan dengan hal awal agama Islam, termasuk hal awal ekonomi. Kalau kita kaji daripada British dulu lagi, di British sudah tahu what is Islam, apa Islam. Islam is a way of life. Hukum hakam penting, agama. Tapi sama yang penting ialah ekonomi orang-orang Islam. 2. Masa British dulu pun dia sudah kata hal pentadbiran negeri kita orang buat, British. Hal agama raja dan rakyat dia, Islam. Hal agama tu bukan kita baca Quran, sembahyang, apa, buat masjid, buat kubur, bukan itu saja. Ialah ekonomi. Islam is a way of life. Rasulullah Nabi Muhammad berniaga. Siti Khadijah berniaga. Ya, baca Quran ya, kita kena baca. Sembahyang kita kena sembahyang. Selain daripada itu, kita kena buat hal awal ekonomi. Baik. Ini saya nak sentuh. British tubuhkan majlis agama. Masa British lagi. Majlis agama. Ada undang-undang. Sudah 100 tahun lebih. Apa kita buat? Hal bidang ekonomi. Masjid banyaklah. Kubur pun banyak. Ekonomi apa kita buat? Tak banyak. Ada tak banyak. Padahalnya Majlis Agama Islam
itu adalah satu kerajaan yang mentadbir hal ehwal ekonomi orang Islam. Kita boleh buat undang-undang mengenai zakat, mengenai wakaf, mengenai baitul mal, berbagai mengikut hukum Islam. Ini kita kena buat. Kita semua kena mengadap tuanku, minta tuanku memberi keizinan. Kita buat ini semua. Inilah satu jalan yang saya nampak kalau kita nak mengatasi keadaan ekonomi. Kerajaan boleh buat apa yang buat, marah apa semua. Tetapi orang Islam melalui majlis agama, yang saya tahu Negeri Pahang ini majlis agama ada lebih kurang 400 juta, 500 juta lebih ada. Tanah ni ambil hutan bagus, tanah wakaf berapa ribu hektar ada. Tetapi nak buat ini semua kita kena ada yang pertama determination kita, fokus, strategi. Kemudian kita kena ada badan pengurusan. Sekarang ini anak-anak negeri Pahang ni ramai orang yang pandai-pandai, corporate leaders, doctors, lawyers, engineers, professors, PhD pun. Panggil mereka ni semua, fikirkan perkara. Duit kita ada, tanah kita ada, fikiran kita ada, kita boleh buat. Sebab apa tak boleh? Ini tersilap pandang. Boleh jadi dia orang tak tahu kita boleh buat ini. Ada dalam undang-undang, ada dalam undang-undang negeri tu, boleh tubuh syarikat, boleh berniaga, boleh masuk beli share, boleh buat macam-macam. Tapi tak boleh. Ini saya kata yang paling penting, kalau kita nak maju, nak bersaing dengan bangsa lain, yang ini majlis agama ni kita tak berkelahi dengan orang lain. Kita urus harta kita sendiri. Kita urus secara agama Islam. Kita ada alim ulama boleh nasihat kita cara menjalankan perniagaan. Kita boleh buat semua. Saya harap tuan-tuan baca balik undang-undang itu. Bahkan saya nak cadangkan kita ulang kajikan undang-undang itu, tambahkan lagi apa benda yang kita boleh buat. State legislature negeri Pahang boleh lulus. Negeri Selangor sudah pindah undang-undang dia sama dengan undang-undang federal untuk wilayah persekutuan. Saya cadangkan negeri Pahang kajikan undang-undang itu, buat setakat yang berbeza. Dan saya rasa negeri ini akan terus maju untuk orang Islam melalui. Ini yang saya nak sebut di sini. Yang saya kata penting itu ini. Jadi kita ada dua saluran. Hak kerajaan persekutuan ada, kerajaan negeri ada. Itu ada undang-undang khas, boleh buat terus, marah apa semua. Tapi selaras dengan itu, kita ada perkara yang bangsa lain tak ada. Agama. Kita buat itu. Kalau ada masa hadapan, kalau saya dapat hadir sama itu, minta bila-bila masa saya boleh bagi nasihat je lah. Saya tak ada kuasa apa. Itulah kebutuhan yang saya nak memberitahu mana. Kemudian satu kali saya sebab ada peluang-peluang di sini.
yang saya rasa sedih juga. Bahasa kebangsaan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dari segi pentadbiran kita ada peguam-peguam di mahkamah. Bahasa rasmi di mahkamah ialah bahasa Melayu. Tetapi kita ada dalam undang-undang kita National Language Act tahun 68, Section 8 kalau kita tidak baik. Dia kata hakim mahkamah itu boleh membenarkan bercakap dalam bahasa Inggeris. Masa nak pindah undang-undang tahun 68 itu, saya ada sambung masa itu. Kita minta kerajaan terus buat pada masa itu, jangan benar lagi bahasa lain, melainkan. Tetapi ada ramai orang tua masa itu, dia kata tak boleh, pasal kita tak sedia, kita tidak bersedia lagi. Buku-buku undang-undang masih dalam bahasa Inggeris dan sebagainya. Di Parlimen kita ada dua jenis undang-undang, dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bahasa Melayu ialah yang sahih, naskah yang sahih. Tapi di mahkamah hakim boleh benar. Bahkan kalau kita pergi mahkamah tengok sekarang ni, dia tak minta izin pun, dia terus cakap bahasa Inggeris. Jadi yang program Melayu yang tak tahu Inggeris itu jangan nganyut. Banyak pada hakim apa semua tak tahu cakap Melayu tu. Macam mana kita benar dia boleh hakim ni? Sekarang saya cadangkan Akta National Language tahun 68, Section 8 apa tu, proviso yang ada dalam tu kita buang. Tapi kita masukkan bahasa lain, boleh guna bahasa Inggeris sekiranya undang-undang itu masih ada dalam bahasa Inggeris, tidak diterjemahkan dengan sahih kepada bahasa Melayu. Lain itu saja. Lain pada itu semua kena bahasa Melayu. Kita pinjam. Jumpa MP-MP kita biar dia masuk dalam Parlimen. 50 tahun merdeka, tak boleh buat. Ini cakap apa ni? Itulah perkara saya nak itu. Menteri Agama tadi dan bahasa kebangsaan di mahkamah. Kalau kita boleh buat ini dua, insyaAllah orang Melayu kita akan terus banyak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri, satu kupasan dan juga pandangan yang cukup bernas daripada Tan Sri, berpandukan kepada pengalaman bagaimana beliau mengupas dari sudut sejarah perlembagaan. Kalau kita lihat yang mengandungi unsur-unsur tradisi, perkara 152, 153, perkara 48 dan juga perkara 3 yang berkaitan dengan Islam sebagai agama persekutuan. Jadi ini adalah merupakan antara unsur-unsur tradisi yang terangkum dalam perlembagaan negara yang merupakan paksi dan juga merupakan trust kepada perundangan negara pada hari ini. Jadi bagaimana yang Tan Sri kaitkan dengan tajuk kita berkaitan dengan ekonomi pada malam ini, ialah bagaimana kita boleh memperkasakan lagi ekonomi orang Islam, ekonomi orang Melayu melalui majlis-majlis agama yang kita ada di negeri-negeri. Jadi ini adalah merupakan satu strategi yang perlu kita lakukan dan perlu kita laksanakan ke arah untuk memastikan bahawa orang Melayu akan terus mempunyai satu keazaman dan juga satu iltizam ekonomi yang baik, terutamanya bila mana kita masih lagi berada di tampuk kekuasaan sekarang. Termasuk juga dengan apa yang dikatakan oleh Tan Sri sebentar tadi, dari sudut bahasa Melayu, dari sudut kalau kita kira sebenarnya kita nak kembalikan nama Malaysia kepada persekutuan tanah Melayu, supaya kita merasai bahawa ini adalah merupakan tanah air kita, ini adalah merupakan bahasa kita, ini adalah merupakan perjuangan kita yang perlu kita pertahankan sehingga ketitisan darah kita yang terakhir.
Jadi saya kira kita kena faham apa yang diinginkan oleh translate. Saya hanya mentranslatekan dari segi aspirasi orang muda, ya. Jadi dia ada sedikit rasa semangat tu terlebih, ya. Jadi kalau orang muda cakap lebih kurang je, jadi saya rasa benda tu kita kena tu aja, ya.